tak apa bento? Tak tahu? Tak tanya kepada cikgu apa bento? Okey, kalau tak tahu, bento tu adalah bekalan makanan yang kita bawa untuk kita makan pada waktu-waktu yang tertentu lah. Contohnya kalau sarapan pagi, tengah hari. Okey, bento daripada bahasa Jepun. Sebab orang Jepun ni, diorang memang selalunya diorang akan pack makanan dan then bawa pergi travel, ataupun diorang akan bawa pergi sekolah. So dia akan letak portion by portion lah. So saya tunjukkan kat sini contoh-contoh lah, nanti kalau nanti boleh bagi tahu dekat parents lah, contoh bekas makanan yang ada portion. So yang inilah contohnya ada partition. So yang ini kita dah kira complete meal. Nasi, sayur dan juga protein. Kalau ada buah mungkin buah yang tak dipotong lah, macam buah apple, buah pisang kan. Orange yang dah dipotong. Kalau orange yang kena kulit, kopek kulit tu, kena kopek kulit. Makan sebiji pun boleh untuk satu sajian. Tapi untuk kita yang normal, 2 sajian buah-buahan satu hari. Okey, saya teruskan mulakan dengan untuk demo bento hari ini. So saya ada untuk buat sandwich telur. So mula-mula sekali kita kena apa? Kita sebagai yang nak sediakan apa ni? Makanan. So makanan ni kita yang nak makan kan? So kita kena pastikan makanan yang kita nak hasilkan tu adalah yang selamat yang untuk kita makan. Untuk pastikan kita tidak terkena apa? Sakit perut, lagi cerit-berit. Itu semua simptom keracunan makanan. Okey, yang pertama kita kena pakai pakaian pelindung untuk memastikan kekotoran kita ni tak dicemari kepada makanan yang kita nak sediakan. Kita pakailah apa ni, penutup kepala. So saya ada apron saya lah. Apron kena pastikan dia tak berpoket. Nanti kalau pergi restoran, tengok kalau pekerja tu pakai apron yang berpoket, tanya dia, ada tak letak barang dekat dalam poket? Ada. Mesti ada kan? Sebab tu kita tak benarkan kalau apron berpoket. Okay, yang ini dah settle. So dah lengkap ke sebagai pengendali makanan, sebagai yang nak menyediakan makanan? Untuk dari segi kita punya dalam akar makanan, yang ini sudah cukup lengkap lah. Kita ada penutup kepala, kita ada pakaian pelindung, dan juga kita memakai kasut bertutup. Itu adalah pakaian yang disarankan untuk pengendali makanan. So selepas tu, sebabnya kita nak sediakan makanan yang sedia dimakan. So sedia dimakan, kita kena pastikan tangan kita bersih sebelum kita nak buat aktiviti untuk menyediakan makanan. So kita kena basuh tangan dululah. Tadi saya dah basuh tangan, tapi saya tak nak basuh tangan hari ni. Guna hand sanitizer pun boleh, tapi kena pastikan hand sanitizer tu meruap dulu, baru kita boleh sentuh makanan. Sebabnya kalau tak, nanti dia akan mencemarkan kita punya makanan tu lah dengan alkohol. Sebabnya sanitizer ada alkohol. So saya buka, saya punya bento. So saya ada apa? Sarung tangan. Ada ke cikgu bekalkan sarung tangan? Tak ada. Kalau tak ada, tak apa cikgu. Sebabnya sarung tangan ni dia optional je. Dia optional tu boleh ada, boleh tak ada.
So sebabnya kita ni nak sediakan makanan yang untuk kita sedia dimakan. Kita terus makan. So kita perlu ada, tapi kalau saya sediakan ni, saya yang sendiri makan, tak perlu pun saya nak pakai sarung tangan pun actually. Tapi sebabnya saya nak tunjukkan contoh untuk adik-adik lah. Contoh nak buat dekat rumah, nak bagi mungkin jiran dia makan, nak bagi saudara mara, kena pastikan pakaian kita bersih dan juga tangan, badan kita semua bersih. Okay? Alright. So yang mula-mula sekali kita ambil telur lah kan. Telur, kita pecahkan. Telur apa? Telur rebus. So kat sini saya ada protein, sayur-sayuran, dan juga kita ada karbohidrat. Karbohidrat saya adalah roti wholemeal. So kita kena pastikan kita buat pilihan yang lebih sihat. Pilihan yang lebih sihat adalah pilihan roti wholemeal berbanding dengan roti putih. Nanti bagi tahu dekat parents, dekat ibu bapa, roti yang lebih sihat adalah roti wholemeal. Tapi kalau macam nak tukar secara drastik, mungkin tak boleh kan? Sebabnya kita dah terbiasa makan roti putih daripada daripada kecil lagi mak kita dah bagi. So kita kena tukar, mungkin boleh selang-selikan. Mungkin hari Rabu kita ambil roti wholemeal, hari Khamis kita ikut satu minggu tu sekali. Faham? So mungkin boleh sarankan kepada ibu bapa. Telur ni tadi, telur cikgu yang sediakan ya. Cikgu sediakan. Telur basuh dulu tak? Basuh dulu Telur kalau kita nak gunakan, kita kena basuh dulu sebelum kita nak guna. Sebabnya kita nak pastikan kekotoran yang ada di telur tu tak mencemarkan makanan yang kita nak sediakan. Sebabnya kekotoran kat telur ni daripada mana? Najis ayam. Dia keluar daripada mana? Daripada buntut ayam tu. So kita pecahkan telur. Nampak ada yang buat telur goreng ke? Ada yang buat telur goreng? Telur rebus lebih baik daripada telur goreng lah. Sebabnya apa? Minyak tu, minyak adalah lemak lah. Lemak tu tak baik lah untuk kesihatan kalau kita makan dengan kerap. So lebih baik kita kurangkan lemak dalam makanan kita lah. Sebabnya mesti Negeri Sembilan mesti makanan yang berlemak kan. Masak lomak cili api makan. Kita hancurkan kita punya telur. Pastikan dia punya kulit-kulit ni tak ada ya. Letak dulu. Untuk ejen bagi dia melekat, kita kena ada satu binding agent lah. Kalau kita guna telur semata, dia takkan melekat. Sebabnya dia, protein tu dia tak ada binding dia. Selalunya dia kena ada binding lah. Sebabnya telur ni dah masak. Kalau tak masak lagi, mungkin dia akan melekat dan kita kena masak lagi semula. So binding agent yang kita ada kat sini adalah, kalau yang ni kurang sihat lah. Kalau yang nak lebih sihat, kita guna apa? Siapa dapat jawab, saya bagi hadiah. Cheese kurang sihat. Mayonis daripada telur dan juga minyak. Minyak daripada minyak. So dekat sini kita boleh letak minyak. Minyak apa? Minyak masak apa? Pandai, minyak zaitun. So kita letak olive oil dalam ni supaya dia melekat antara satu sama lain, supaya kita boleh spread dekat kita punya roti. Kita boleh sapu lepakan dekat roti kita.
bagiannya. So buka mayonis ni sikit saja, jangan banyak-banyak. Banyak-banyak nanti dia terlebih lemak. Nanti akan kalori berlebihan, tidak digunakan, jadi obesity. Kan? So kita letak ibarat satu sudu lah. Satu sudu. Okey, kita guna. Okey, pastikan dia sekata. Okey, lepas tu kita ambil roti kita. Roti 2 keping. Kalau sekeping dia tak cukup sajian. Kena 2 keping untuk satu sajian. So kita ambil, kita letak dulu kita punya tomato, sayur-sayuran lah. Tak kisahlah tomato ke, salad ke, timun ke yang adik-adik suka. Ada tak sayur-sayuran dekat sini? Tak ada. Kalau tak ada tak apa. Nanti mungkin boleh tengok contoh makanan yang lebih sihat dan juga makanan yang adik-adik prepare tu. Nanti kita tengok perbezaan dia. So yang ini kita letak tepi dulu. So kita letak yang ada sandwich tadilah. Yang ada telur dan juga mayonis. So satu biji telur ni memang cukup untuk satu sajian. Jangan buat sampai 2. Nanti 2 berlebihan, terlebih kalori. Alright. So kita flipkan, kita tempelkan dia kat sini. So jadilah kita punya sandwich telur bento. Dah boleh bawa bekal pergi sekolah. Siap. So tepuk tangan sikit. Okey, untuk pelajar guru-guru yang berpuas, bagi pakai dulu kan. Ya, kita nak masak hari ni. Telur, kita ada mayonis, kita ada roti, terserah roti gardenia. Kita ada coklat, dan kita ada yang ni. Ni dia. Ini ada dengan tomato. Ingat tomato? Tomato. Okey. Apa nak buat, kita tunggu dulu. Berapa biji ni? 2 lah. Okey ke? 1 biji lagi lah. Sekarang 2 biji tak balance. Apa nak kumpul tu? Okey, masa tinggal lagi 2 minit. Pastikan sampah kumpul di tempat, buang dengan tong sampah. Clearkan meja. Yang dah siap, clearkan meja untuk ambil gambar. Letak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah. Semua sihat hari ini? Alhamdulillah. Okey, terlebih dahulu terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Yang saya hormati guru besar, guru penolong kanan, guru hal ehwal murid, guru-guru dan seterusnya, warga sekolah Felda Loi Selatan. Terlebih dahulu kami Jabat Istana Jempol ingin mengucapkan ribuan tahniah di atas usaha pihak sekolah kerana dapat menganjurkan himpunan Happy Day dan kami nak sihat 2023. Satu tepukan untuk diri sendiri. Alhamdulillah, kami pihak Jabat Istana Jempol berbanggalah dengan usaha yang telah dilakukan oleh guru besar, guru penolong kanan dan semua guru-guru yang terlibat dalam kita menjayakan program hari ini. Jadi terima kasih dan tahniah sekali lagi. Alhamdulillah. Adik, tuan-tuan dan puan, definisi sihat yang telah ditarifkan oleh Kesihatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sihat dari segi fizikal, mental dan juga sosial. Betul. Sosial itu apa dia? Sosial ni adalah perhubungan kita dengan rakan sebaya, ibu, ayah dan juga persekitaran. Sihat daripada apa tadi? Minda, fizikal dan juga sosial. Okey, itu yang telah disarankan, ditakdirkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, tuan-tuan dan puan. Okey, bagaimana cara kita nak dapat gaya hidup sihat? Bagaimana kita nak dapat kesihatan kita, tuan-tuan dan puan? Bagaimana cara kita nak menjadikan badan kita sihat? Kunci utama untuk mendapatkan kesihatan yang unggul adalah menjalankan gaya hidup yang sihat. Bagus adik-adik. Macam mana cara nak sihat? Macam adik buat pagi tadi lah. Salah satunya kita buat apa? Bersenam. Adik-adik dah buat aerobik tadi kan? Gaya hidup sihat. Antara beberapa saranan yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua. Banyaklah sebenarnya. Banyak macam mana untuk kekalkan gaya hidup sihat. Antara beberapa yang telah dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ada 4 adik-adik. Yang pertama adalah makan secara sihat, seimbang, betul adik. Yang pertama, untuk dapatkan badan kita sihat, gaya hidup sihat adalah menjaga pemakanan. Makan secara sihat. Yang kedua adalah tidak merokok. Adik-adik ni tak merokok lah. Bagus. Cikgu-cikgu pun tak merokok. Bagus cikgu-cikgu kat sini. Dan yang ketiga adalah lakukan aktiviti fizikal ataupun senaman. Dan seterusnya bijak menangani stres. Okey, kita tengok satu-satu adik-adik. Makan secara sihat. Pemilihan makanan adalah makanan seimbang. Okey. Apa makanan yang berkhasiat? Makanan seimbang adik. Okey, nama adik dulu. Alif Haikal. Umur 11. Bagi contoh makan secara sihat. Makanan yang sihat apa dia? Sawi. Okey, sawi. Bila kita kata pasal sayur ni, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, makanan yang sihat, sayur. Sayur yang berasal, sayur hijau kita panggil. Sayur hijau tu bagus. Hijau apa dia? Brokoli ataupun sawi. Okey, tepuk untuk adik ni. Bila kita tengok pilihan makanan ni, adik-adik boleh tengok melalui piramid makanan. Betul Kita ada piramid makanan. Adik-adik boleh tengok bagaimana kita memilih makanan kita melalui piramid makanan. Banyakkan makanan-makanan sayur-sayuran. Dan kurangkan makanan berlemak lagi, berminyak lagi. Makanan-makanan yang manis tak boleh makan. Jangan makan. Kurangkan. Okey, adik-adik, apa yang penting adik-adik dekat sini? Bila kita cakap pasal makanan yang sihat, pilihan pemakanan yang sihat, kita kena makan mengikut waktu yang ditetapkan. 3 waktu makanan yang tepat boleh membantu kita sihat. 1, sarapan pagi. Yang kedua, makan tengah hari. Dan ketiga adalah makan malam. Waktu yang paling bagus untuk kita makan malam adalah pukul 7 malam. Lepas kita makan, kita masih ada waktu lagi untuk menghadamkan makanan-makanan yang kita makan. Kalau kita makan pukul 8 malam, lepas tu adik-adik tidur pukul berapa? 9
9 dah tidur. 1 jam tu dia tak boleh proses. Penghadaman tak cantik. Pemilihan waktu makan amat penting. Okey, macam mana untuk dapatkan makanan yang seimbang adalah makan secara sihat dan juga pemilihan waktu makan yang betul. Okey. Yang kedua, tidak merokok. Okey, adik-adik. Walaupun adik-adik tak merokok kat sini, saya nak berkongsi dengan adik-adik. Sebenarnya merokok tu tak baik untuk kesihatan. Okey, secara fakta ni adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan semua, merokok boleh menyebabkan 10 kali ganda adik-adik untuk mendapat lebih kurang 200 penyakit yang berbahaya. 10 kali ganda adik-adik untuk mendapat penyakit. Antara penyakit-penyakit bila adik merokok adalah serangan jantung, lagi kanser paru-paru, lagi stroke ataupun angin asma. Adik-adik bila tengok ayah yang dah merokok, jangan contoh. Jangan merokok. Merokok boleh menyebabkan berapa kali ganda? 10 kali ganda untuk dapat penyakit-penyakit. Okey. Dalam sebatang rokok adik-adik, bila kita tengok rokok tu, bila adik-adik bakar sebatang rokok tu, dalam sebatang rokok dia mengandungi 4,000 jenis bahan kimia yang berbahaya. Okey, ingat fakta ni. Sebatang rokok, bila kita bakar rokok tu, asap yang keluar melalui pembakaran mengandungi lebih kurang 4,000 bahan kimia yang berbahaya. 4,000 bahan kimia yang berbahaya. 200 antaranya yang paling berbahaya dan 10 antaranya boleh menyebabkan kanser, karsinogenik kita panggil. Dalam sebatang rokok. Jadi jangan merokok adik-adik. Ingat. Okey? Jangan merokok. Adik-adik ni kecil-kecil lagi. Adik-adik adalah kita kata harapan untuk bangsa dan negara masa hadapan. Adik-adik ni akan menjadi bakal-bakal pemimpin. Kalau adik-adik tak sihat, macam mana adik-adik nak jadi orang yang berguna dan berjaya? Okey, jangan merokok. Adik-adik, saya nak kongsi. Dekat Malaysia ni, kita ada satu peraturan yang kita panggil Peraturan Kawalan Hasil Tembakau tahun 2004. Peraturan yang ni yang dia mengawal semua produk-produk tembakau. Okey. Macam adik-adik ni adalah bawah 18 tahun. Bawah peraturan 13 ni adik kita kongsi. Bawah peraturan 13, cikgu-cikgu semua, bawah peraturan 13 kurungan 1, mana-mana individu yang berumur bawah daripada 18 tahun, dia tidak boleh memiliki dan tidak boleh hisap rokok. Walaupun adik-adik tak hisap, tapi adik-adik simpan rokok di dalam simpanan dan menjadi satu kesalahan. Bawah peraturan 13 kurungan 1, Peraturan Kawalan Hasil Tembakau tahun 2004. Ingat. Jadi adik-adik, bila ayah nak suruh adik beli rokok, bagi tahu tak boleh ayah. Saya bawah 18 tahun tak boleh memiliki rokok. Menjadi satu kesalahan. Okey, sekiranya adik-adik didapati bersalah kerana menghisap rokok atau memiliki rokok, adik-adik boleh dikenakan hukuman. Denda tidak melebihi RM1,000. Dan yang ketiga adalah lakukan aktiviti fizikal. Okey, adik-adik, aktiviti fizikal. Apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti fizikal? Okey, bersenam macam-macam. Okey, aktiviti fizikal adalah pergerakan tubuh badan daripada atas sampai ke bawah. Aktiviti fizikal ni merangkumi semua anggota tubuh badan kita. Kita kena melakukan pergerakan, baru dicakap sebagai aktiviti fizikal. Antara aktiviti fizikal yang kita boleh buat adalah bersenam, contohnya aerobik. Lagi apa lagi kita buat? Bersukan. Contoh bersukan, bermain bola sepak, bermain bola jaring, berlari, berbasikal, berenang. Siapa sini suka berenang? Angkat tangan. Semua suka berenang. Okay. Berapa kelab kali kita kena buat aktiviti senaman dalam seminggu? Sekurang-kurangnya berapa kali adik-adik? 2 lagi? 3 lagi? Okey, apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, tuan-tuan, puan, adik-adik semua? Lakukan aktiviti fizikal senaman sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali seminggu. Berapa minit adik-adik kena buat senaman? Berapa? 20 hingga 30 minit. Banyak aktiviti fizikal yang kita boleh buat, daripada rendah, sederhana dan juga high intensity kita panggil. Okey.
Apa aktiviti senaman yang paling mudah sekali kita buat di rumah? Ini bukan soalan, relax dulu. Yes. Okey, tolong ibu bapa buat apa? Menyapu rumah, mop lantai, basuh pinggan, kemas rumah pun salah satu aktiviti fizikal, boleh. Okey, itu yang paling mudah. Aktiviti sederhana yang kita boleh buat adalah berkebun. Aerobik belum lagi. Kita boleh berkebun, keluarkan peluh. Janji aktiviti itu keluarkan peluh. Dan aktiviti yang high intensity tinggi adalah aerobik, berbasikal. Okey adik-adik, macam mana cara kita nak dapatkan? Okey, kenapa kita perlu bersenam sebenarnya? Okey, sihat satu lagi. Untuk kesihatan jantung. Yes adik-adik. Okey, kita perlu bersenam untuk kesihatan jantung kita. Kadang-kadang kita bersenam tapi jantung kita tak bergerak. Jadi bila kita bersenam, kita kena pastikan jantung kita bergerak. Okey, konsep dia senang aja. Bila kita bersenam, kita kena ingat konsep yang kita kena pakai adalah FIT. F-I-T-T. F itu apa adik-adik? F itu adalah frekuensi, kita panggil kekerapan. Kekerapan ni macam saya cakap tadi, kena berapa? 20 hingga 30 minit. 3 hingga berapa kali? 5 kali seminggu. Itu kekerapan yang perlu adik buat bila bersenam. Ingat. Okey. I itu apa? Intensity ataupun kehebatan adik-adik melakukan senaman. Okey adik-adik, bila kita bersenam, adik-adik, jantung kita perlu bergerak. Bagaimana untuk memastikan jantung kita bergerak? Kita kena buat aktiviti yang ada sedikit aktiviti high intensity adik-adik. Kehebatan adik-adik. Bila adik-adik bersenam, kadang-kadang bila orang bersenam, dia tak boleh bernafas secara selesa. Jadi adik-adik, bila adik-adik berjalan, bila berjalan buat aktiviti, cuba bercakap. Boleh tak tarik nafas dalam? Kalau tak boleh bernafas secara dalam-dalam, bila adik berjalan tu tak boleh nak bercakap, bermakna ada yang tak kena pada tubuh badan adik-adik. Jadi intensiti, kehebatan adik-adik perlu melakukan aktiviti sehingga keluar peluh. Yes, selagi tak berpeluh, adik-adik konsep dia tak jadi. Bersenam kena keluar peluh. Okey, I intensity, T time. Masa macam saya cakap tadi 20 hingga 30 minit. Kena pastikan. T dan terakhir adalah Acik pun dah lupa. Tapi adalah jenis senaman yang kita buat. F-I-T-T, jenis senaman. Okey, kena ingat konsep ni adik-adik. Boleh? Okey, dan terakhir adik-adik adalah bijak mengenai stres. Okey, stres ataupun tekanan adik-adik. Macam mana cara kita nak mengelakkan diri kita daripada tekanan ataupun stres? Kena bagikan masa. Lagi, kena rehat yang cukup. Jangan bergaduh dan jangan biarkan diri adik-adik menjadi marah. Stres ni adik-adik sebenarnya, bila emosi kita terganggu, ada perasaan marah, kita boleh menjadi stres. Okey, bagaimana cara nak mengelakkan stres? Bertenang, bernafas. Kongsi masalah adik-adik dengan kawan-kawan ataupun boleh cerita masalah adik-adik dengan cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu ramai kat sini. Yang boleh mendengar masalah adik-adik. Kenapa kita kena sihat adalah dia boleh meningkatkan keupayaan kita. Boleh meningkatkan umur kita menjadi lebih panjang umur adik-adik. Okey, yang kedua, kenapa kita perlu sihat? Supaya kita lebih produktif. Kita lebih produktif di rumah, di sekolah ataupun di tempat kerja. Kalau adik tak sihat, tu saya cakap tadi, bila adik tak sihat dekat sekolah, adik tak boleh nak tumpukan perhatian pada pelajaran. Saya berharap apa yang saya kongsi ni adik-adik boleh dapatkan manfaat. Boleh cerita dekat adik-adik, dekat ibu, dekat abang, dekat kakak, dekat abang. Boleh tak? Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pihak sekolah atas penganjuran program Happily dan juga Gaya Hidup Sihat tahun 2023.